Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan membina lita simulasi yang berfungsi dengan perisian khas bagi tajuk reka bentuk elektronik dengan menggunakan magnet kod M10. Jika kita lihat kepada standard pembelajaran 2.4.5, pelajar perlu membuat penyambungan lita input dan output pada mikropengawal. 2.4.6, pelajar perlu menulis pengaturcaraan mudah berdasarkan penyambungan lita input dan lita output. 2.4.4, pelajar perlu membina lita simulasi yang berfungsi dengan perisian khas. Okey, jadi hari ini kita akan buat 3 perkara penting ini, iaitu penyambungan lita, pengaturcaraan mudah dan lita simulasi menggunakan magnet kod. Pertama kali, kita perlu install magnet kod dalam handphone masing-masing. Pergi kepada Play Store, search magnet code. Okay, jadi kamu perlu install magnet code M10. Jika sebelum ni kita gunakan version M9, M10 adalah dah upgrade daripada M9. Okey, kita install. Tapi bagi cikgu dah install, jadi cikgu hanya open. Pertama kali install magnet code, kita perlu sign up. Boleh gunakan Google ataupun akaun Google, ataupun kita boleh gunakan Facebook. Okay, ini adalah paparan muka hadapan magnet code. Bahagian ini kita akan tulis atur cara, tapi mula-mula kita akan buat penyambungan lita input dan lita output dulu. Pergi kepada 3 titik sebelah kanan atas, tekan simulator. Kita pilih simulator, kita akan keluar paparan seperti ini. Ini adalah bahagian untuk kita buat penyambungan lita. Okay, pilih tambah di atas bahagian kanan. Kalau kita tengok atas sebelah kanan ada tambah. Ini adalah semua komponen yang ada dalam simulator. Okay, mula-mula kita pilih carrot board. Carrot board adalah papan mikropengawal untuk magnet code. Okay, ini adalah carrot board. Kemudian kita pilih push button. Okay, sebelum tu cikgu nak ingatkan, dalam projek ni kita nak buat projek LED dan buzzer. Projek LED dan buzzer iaitu inputnya adalah push button, proses adalah carrot board, output adalah LED dan juga buzzer. Okey, maksudnya dalam projek ni kita tekan push button, LED dan buzzer akan berfungsi lah. Maksudnya LED akan menyala, buzzer akan berbunyi. Okey, kita tambahkan input. Input kita adalah push button. Ini push button. Kemudian kita perlu tambahkan LED module dan juga buzzer. Okey, LED module dan juga buzzer. Okey, kita tambahkan buzzer. Cari dalam bahagian komponen. Okey, kita drag sahaja. Okey, susun seperti itulah, ikut kesesuaian masing-masing. Selain itu kita perlukan ground. Pergi kepada bahagian komponen, kita ambil ground. Kita perlukan 2 ground, iaitu kita tambahkan ground. Kita perlukan 2 ground, jadi kita hanya duplicate lah. Duplicate ground. Okay, kita duplicate ground. Okay, jadi kita ada 2 ground. 1 ground untuk LED, 1 ground untuk buzzer. Okey, sebelum tu push button kita perlukan power. Jadi kita tambah power 5 volt. Okey, kita tambahkan power 5 volt. Sekarang kita boleh buat penyambungan 5 volt, power pergi kepada push button. Push button pergi kepada D in. Kita pilih D in. Kenapa kita pergi kepada D in? D in adalah digital input. Push button adalah komponen input digital. Jadi kita pilih D in, digital input. Kalau AIN, A in ialah analog input. Okay, analog input untuk komponen analog lah. Push button digital kita gunakan D in. Kita boleh pilih 1, 2, 3, 4. Tapi dalam coding kita perlu tukarlah pin mana yang kita gunakan. Okay, jadi LED kita sambungkan ke D out sebab LED adalah output. Kita pergi kepada D out, digital output. Ground pergi kepada ground, GND adalah ground, pergi kepada ground. Positive buzzer kita pergi kepada D. Positive buzzer kita pergi kepada D out 2.
Okey, negative ground, negative buzzer kita pergi kepada ground. Negative buzzer kita pergi kepada ground. Okey, negative buzzer pergi ke ground. Jadi dah lengkap lah kita punya litar. Kita dah ada power, kita ada push button sebagai input, kita ada micro pengawal, kita ada LED dan juga buzzer sebagai output. Okey, selepas tu kita pergi kepada atur cara. Okey, jadi bahagian ni kita akan tulis kita punya atur cara. Okay, macam biasa mula-mula untuk coding kita kena tambahkan bahagian tambah ni. Pilih kita ada variable, controller, decision, graphic design, phone input output dan other. Kita pilih mana yang sesuai lah. Okay, mula-mula dalam coding kita kena buat read controller. Read controller, bahagian controller input output. Kita tekan sampai jadi biru dan kita tekan tick sebelah atas kanan. Okay, jadi kita punya coding tadi, kita punya atur cara tadi akan masuk dalam paparan. Cikgu tunjuk okey, dia akan masuk, coding tadi akan masuk kat sini. Okey, jadi kita buang satu lah, dah ada dua. Kita buang satu. Okey, ini yang ayat yang pertamanya. Arahan pertama, command yang pertama. Kita tambah lagi command seterusnya. Tekan tambah. Okey, seterusnya apa yang berlaku adalah bila digital input iaitu push button, dia jadi satu. Satu tu maksudnya kita tekan, kita nak D out tadi satu adalah LED, D out 2 adalah buzzer. Kita nak dia on. Jadi dia mesti ada decision. If digital if C digital input 1 sama dengan 1, okey, itu satu. Apa yang kita nak? D out 1 on. Mana D out 1? D out 1. Okey, ni dia jadi if C D in sama dengan 1 ni, okey, kita buang 1. Dia dah jadi 2. Okey, kita pergi kepada kita pergi kepada controller input output, pilih D out 1 on. Okey, ambil, tekan dan kita tekan tick 2 kali sebab kita ada D out 1 dan 2. Nanti kita akan tukar dia punya value. Okey, kita nak D out 1 dengan D out 2 on bila kita push button. Kemudian kita mesti bagi dia rehat, delay timer 1 second. Kita pilih bahagian timer, bahagian ada timer kat sini 1 second. Okey, masukkan. Kemudian lepas tu kita nak D out 1 off, D out 2 off. Bila kita lepaskan, dia akan off. Bila kita tekan tu maksudnya nilai digital input tadi iaitu push button 1, dia menyala. LED on, push LED on, buzzer on. Tapi bila kita lepaskan dia akan jadi kosong. Bila dia kosong, D out 1 off, D out 2 pun akan off. Jadi kita masukkan lagi D out 1, D out 2. Okey, kita masukkan dulu. Okey. Kemudian kita bagi dia rehat, timer. Okey, 1 dan and if, lepas tu go to 1. And if di mana ya? Okey, kita tengok bahagian decision. Kita find lah. Find and if ni maksudnya bila kita dah habis coding, kita letak and if. Tapi sebab kita nak buat dia berulang, jadi kita kena tambah go to dekat bahagian other. Okey, ini bahagian other, tambah go to, klik. Okey, kita tekan back. Kalau kita tengok sebelah kiri atas ada back, tekan back dan kita akan balik kepada kita punya coding. Ini adalah kita punya coding atau cara kita. Kita tengok satu persatu, betul tak susunan dia? Okey, mula-mula read controller. If C D in, digital input 1, jika kita push 1 tu maksudnya kita tekan push button, kita nak D out 1 dengan D out 2. Jadi ini kita kena tukar, nama dia D out 1, D out 2. Nombor 4 ni kita tukar. Boleh
kita tekan lama, kita boleh tukar nama dia. Pilih di out 2, kita nak dia on juga. Okey, betul, kita update. Jadi dah tertukar, di out 2 sama dengan on. Kita bagi dia rest, delay timer 1 second. Di out sama dengan on. Di out 1 on. Masa ni kita tak nak on, kita nak dia off. Jadi di out 1 kita tekan lama, kita pilih off. Okey, kita boleh update. Kemudian di out, ini adalah di out 2. Kita tukar nama dia di out 2 sebab ingat kita ada output 2. Di out 1 kita ada LED, di out 2 ada buzzer. Okey, kat sini pun kita nak off. Kita pilih off, update. Okey, jadi di out 1 off, di out 2 off. Okey, di out 1 off, di out 2 off. Masa tu dia off. Lepas tu kita bagi dia rest. Rest 1 second, delay timer ni 1 second ni delay. And if kita dah selesai dah, tapi kita ada go to 1 balik. Go to 1 ni maksudnya dia berulang. Proses ni akan berulang, dia akan jadi loop. Go yang nombor 11 ni, arahan nombor 11 kita delete sebab tu dah double, ada 2. Okey, jadi go to 1 ni dah akan ulang balik pergi pada nombor 1. Maksudnya ini adalah looping. Looping maksudnya dia akan berulang arahan tu. Okey, jadi selesai kita punya coding. Kita punya lita tadi pun sudah selesai. Jadi 2.4.5 kita dah buat, 2.4.6 pun kita dah buat, iaitu menulis pengatur syarat mudah. Okey, kemudian kita pergi kepada simulator. Pergi kepada simulator, kita run simulation. Okey, run simulation, kita tengok di sini tak jadi apa-apa, betul tak? LED tak menyala, buzzer pun tak ada bunyi. Kita kena tekan push button. Cuba kita tekan push button. Okey, tekan kepada push button. Tekan push button, kita akan nampak lita akan tertutup. Bila lita tertutup, maksudnya lita ini berfungsi. Bila berfungsi, kita akan tengok LED akan menyala merah. Buzzer pun ada macam bunyi kan. Sebenarnya tak ada bunyi pun, tapi itu menunjukkan buzzer tu berbunyi lah. Okay, tekan. Bila kita tekan, maksudnya tekan ni D in. D in sama dengan 1. LED dengan buzzer akan jadi on. Bila kita tak tekan, LED dengan buzzer akan jadi off lah. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.